Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan tengok buku teks tingkatan 2 Sains bagi tema 1 Penyelenggaraan dan Kesinambungan Hidup. Apakah kepentingan biodiversiti kepada manusia? Bagaimanakah manusia dapat mengekalkan keseimbangan alam? Mengapakah kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat? Apakah amalan-amalan yang dapat memelihara sistem pertahanan badan kita? Bab 1 ialah biodiversity. Apakah maksud biodiversity? Apakah kepentingan pengelasan organisma secara sistematik? Bagaimanakah biodiversity dapat dipelihara? Mari kita fahami kepelbagaian organisma dan pengelasan organisma. Blok Sains, bunga pakma di Malaysia. Malaysia merupakan habitat kepada bunga terbesar di dunia, iaitu bunga pakma ataupun kita panggil sebagai Rafflesia. Bunga pakma ini merupakan tumbuhan parasit yang bergantung hidup pada perumahnya. Bunga pakma mengeluarkan bau yang busuk apabila kembang. Bunga ini juga unik kerana tidak mempunyai daun untuk menjalankan fotosintesis serta tidak mempunyai akar untuk menyerap air dan nutrien dari tanah. Kata kunci kita ialah biodiversity, vertebrata, invertebrata, mamalia, burung, reptilia, ikan, amfibia, monocotyledon dan juga dicotyledon. 1.1 Kepelbagaian organisma, muka surat 4. Tahukah anda negara kita, Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversiti di dunia? Keadaan di Malaysia yang beriklim khatulistiwa menjadikannya habitat yang sangat sesuai bagi pelbagai jenis organisma. Bolehkah anda namakan haiwan dan tumbuhan yang ditunjukkan? Ya, bunga raya, orang utan, buaya dan juga orkid. Apakah biodiversity? Kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan disebut sebagai biodiversity. Biodiversity wujud akibat kepelbagaian habitat dan cuaca. Organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Biodiversity juga meliputi kepelbagaian pada peringkat genetik. Kepelbagaian genetik ialah kepelbagaian dalam spesies mengikut variasi gen mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Unta di gurun, penguin di kawasan kutub, cacing dalam tanah dan ikan-ikan di laut. Pelbagai organisma yang tinggal di habitat yang berbeza. Seterusnya, muka surat 5, kepentingan biodiversity. Biodiversity merupakan khazanah yang tidak ternilai dan warisan alam semula jadi yang harus dikekalkan. Bolehkah anda senaraikan beberapa kepentingan biodiversity? Ya, sebagai sumber makanan, keseimbangan alam, tempat rekreasi, perubatan, bahan mentah industri dan juga pendidikan. Hari Biodiversiti Sedunia disambut pada 22 Mei setiap tahun. Sumber makanan, haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Keseimbangan alam, kita nutrien, pendebungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam.
Tempat rekreasi pula, kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan. Perubatan, tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam pembuatan ubat-ubatan dan kosmetik. Bahan mentah industri, kayu balak, buluh dan rotan, contoh hasil hutan yang digunakan untuk alat muzik, perabot dan juga membina bangunan. Dalam pendidikan, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan saintifik terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Pengurusan biodiversiti secara berkesan. Muka surat 6. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyahutanan perlu dikawal untuk memelihara biodiversiti kita daripada kepupusan. Contohnya gambar foto 1.4, aktiviti penyahutanan menyebabkan haiwan-haiwan kehilangan habitat dan sumber makanan. Apakah kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversiti? Biodiversiti boleh dipelihara dengan pertama, mengharamkan pembunuhan atau pemerdagangan haiwan dan tumbuhan yang endemik dan terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972. Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Yang ketiga, dipelihara melalui program pembiakan seperti tapak semaya anak-anak benih untuk membantu penghutanan semula dan pusat penetasan penyu. Dari segi info sains, spesies endemik bermaksud spesies yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu. Contoh tumbuhan dan haiwan endemik di Malaysia ialah bunga pakma, periuk kera, penyu belimbing, harimau Malaya dan juga gajah pigmi, iaitu gajah kerdil Borneo. Langkah pemeliharaan biodiversiti boleh dikelaskan kepada pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Pemeliharaan in situ mengekalkan spesies di habitat asal seperti taman negara, hutan simpan kekal dan taman laut. Pemeliharaan ex situ pula mengekalkan spesies di luar habitat asal seperti zoo dan taman botani. Kita boleh melakukan aktiviti 1.1 yang bertujuan menjalankan aktiviti perbincangan tentang pengurusan biodiversiti yang berkesan. Kamu boleh jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Cari maklumat tentang faktor-faktor haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan dan juga kaedah memelihara dan memelihara haiwan dan tumbuhan termasuk spesies endemik dan terancam. Kemudian dibentangkan hasil perbincangan kumpulan di dalam kelas. Baik, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.